Pada 2009, mayat seorang pegawai khas muda ditemui mati setelah jatuh dari tingkap 14 Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Kematiannya menjadi salah satu kes jenayah paling memukau dalam sejarah Malaysia, yang sehingga ke hari ini setelah 14 tahun kes ini masih tidak dapat diselesaikan. Pada 14 Julai 2009, Pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM melakukan serbuan di Pejabat Esko Kerajaan Negeri Selangor Ia Yong Hian Wah yang terletak di bangunan Sekretariat Negeri di Shah Alam. Pegawai beliau, seorang lelaki muda bernama Teo Bek Hok, diminta hadir ke SPRM Selangor untuk siasatan lanjut berhubung dakwaan penyalahgunaan peruntukan Negeri Selangor yang diperintah oleh Pakatan Rakyat. Tanpa banyak soal, Bek Hok akur. Pejabat Adun Kampung Tunku, Lawin San turut diserbu oleh SPRM. Turut disiasat ialah Teresa Kok Kirara, Hannah Yoh Subang, Elizabeth Wong Bukit Lanjan, Dr. Chia Wee Jing Damansara Utama dan Edward Lee Bukit Gasing. Wakil Rakyat Pakatan Selangor diberi RM500,000 setahun setiap seorang untuk membayari program kemasyarakatan di kawasan masing-masing. SPRM mendakwa dana tersebut telah disalahguna. Semasa serbuan, sebuah komputer riba milik Teo dan sebuah komputer meja telah dirampas dari pejabat tersebut. Pengarah siasatan SPRM Datuk Muhammad Syukri Abdul menyatakan Teo datang ke pejabat SPRM Selangor yang terletak di tingkat 14 Plaza Masalam pada 6.8 petang hari Rabu 15 Julai 2009 untuk memberi keterangan dan dibenarkan pulang pada pukul 3.45 pagi. Teo berjanji membawa beberapa dokumen bagi membantu siasatan. Pada pukul 6 pagi, dia masih kelihatan tidur di atas sofa. Teo memberi kerjasama kerana dia bukan orang yang dituduh, tetapi dia adalah saksi. Pada 16 Julai 2009, jam 1.30 tengah hari Khamis, Teo Bek Hok ditemui mati di bahagian koridor tingkat 5 bangunan Plaza Masalam Shah Alam Selangor. Dipercayai akibat terjatuh dari tingkat 14 bangunan itu. Mayat Teo 30-an ditemui dalam keadaan terlungkup oleh tukang cuci bangunan tersebut. Dalam masa beberapa jam, berita mula tersebar berkenaan kematian di bangunan itu. Bangunan itu ditutup dan kemasukan dikawal ketat oleh pihak berkuasa. Beberapa jam selepas itu, barulah keluarganya diberitahu adik mangsa Lilan tiba bersama abangnya Bengki serta tunang Bek Ho dikenali Cewi lewat petang kejadian. Mereka sudah pun bersedia menghadapi segala kemungkinan. Digambarkan seluruh tingkat itu sangat gelap, lampu pula berkelip-kelip. Pihak berkuasa hanya membenarkan salah seorang daripada mereka untuk masuk dan mengecam mayat mangsa. Pastinya ketika itu, seluruh keluarga tidak putus-putus berharap bahawa Bek Hok masih hidup. Namun, segalanya hampa apabila Bengki mengesahkan mayat itu memang adiknya. Menurut kenyataan SPRM, tidak jelas sama ada mangsa mati akibat terjatuh atau terjun daripada bangunan tersebut. Tetapi, suara lantang Teng Chang Kim selaku Speaker Dun Selangor mahu SPRM bertanggungjawab kerana Teo mati semasa masih disiasat. Di hari yang sama, seramai 150 orang mengadakan demonstrasi di Plaza Masalam. Kemudian 7 orang termasuk ahli Parlimen Kapar, Asmanika Vasagam dan Esko Kerajaan Negeri Selangor, Dr. Kavya Jayakumar ditahan polis kerana mengadakan perhimpunan tanpa permit. Mereka ditahan di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Shah Alam, kemudian dibebaskan dengan jaminan polis. Pada 19 Julai 2009, lebih 3,000 orang memajiri Stadium Kelana Jaya menuntut keadilan bagi mangsa. Antara pemimpin yang terlibat ialah Lim Kit Siang, Menteri Besar Selangor Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim, Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guang Eng, Ahli Jawatan Kuasa PAS Pusat Datuk Husam Musa. Kain rentang bertulis "Keadilan untuk Bek Hok" dipasang sekitar stadium. Mereka pada mulanya hanyalah kumpulan kecil yang berhimpun di tapak bangunan, memegang lilin dan mengadakan protes senyap. Pagi keesokan harinya, kumpulan kecil itu berkembang menjadi ratusan. Yang mengikutinya termasuklah ahli politik terkenal seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan protes itu kelihatan tegang sekali. Pada 5 Ogos 2009,
Inkues yang ditubuhkan untuk mengenal pasti punca kematian mangsa bermula dipimpin oleh Coroner Azmin Muntapa Abbas, prosedur berlanjutan selama 17 bulan. Secara umumnya, dua teori telah diketengahkan, bunuh diri dan dibunuh. Di dalam inkues berkenaan, dinyatakan badan mangsa mengalami kecederaan pada bahagian leher dan dua ahli patologi yang memberi keterangan mengenai inkuesnya berpendapat bahawa ia akibat trauma tumpul ketika mangsa masih hidup. Dr. Syahidan Nur, salah seorang pakar patologi, menyatakan bahawa kecederaan sebegitu boleh membawa kepada hilang kesedaran lalu mengetepikan kemungkinan bunuh diri sebagai punca kematian. Selain itu, ahli patologi dari Pusat Perubatan Universiti Malaya Dr. N. Prashan juga memberi keterangan bersetuju bahawa mangsa mengalami kecederaan di bahagian kiri depan lehernya sebelum jatuh. Kemudian, seorang saksi memberi keterangan bahawa dia yang juga telah disoal siasat dengan cara yang kasar oleh SPRM semasa di bawah tahanan mereka. Dia menamakan Hishamuddin Hashim, salah seorang pegawai yang terlibat dalam kes Bank Hawk. Dia mendakwa telah dipukul dengan teruk oleh pegawai SPRM dan ditunjukkan tingkap sebagai alat ugutan. Walau bagaimanapun, setahun selepas inkues, satu nota misteri tiba-tiba muncul. Peguam SPRM mengemukakan nota ini sebagai nota bunuh diri. Pada penghujung inkues 5 Januari 2011, Coroner menyampaikan keputusan terbuka bermakna kesimpulan mengenai punca kematian tidak dapat dicapai. Keputusan itu mendapat bantahan awam, menggesa keluarga dan penyokong untuk memohon semakan semula di Mahkamah Tinggi dan mendesak Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI ditubuhkan. Pada 26 Januari 2011, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak mengumumkan bahawa RCI akan ditubuhkan untuk menyiasat kematian mangsa. Namun begitu, dalam tempoh beberapa minggu, Kerajaan Selangor dan keluarga mangsa menarik diri dari RCI, mendakwa mereka tidak berpuas hati dengan pelaksanaannya. Alasannya, keluarga mangsa tidak berpuas hati bahawa timbalan pendakwa raya awam adalah sebahagian daripada Suruhanjaya. Ini jelas menunjukkan RCI berat sebelah dan keputusan menarik diri sangat berat kerana keluarga mangsa telah cuba pelbagai cara dengan menjelajah seluruh Malaysia untuk mendapatkan 100,000 tanda tangan untuk menyokong pertubuhan RCI, tetapi akhirnya mereka terpaksa menarik diri. Pada 21 Julai 2011, RCI menyimpulkan bahawa Bank Hawk terdorong untuk membunuh diri akibat daripada kaedah soal siasat agresif yang dilakukan oleh pegawai SPRM. Ia menamakan 3 orang pegawai yang memainkan peranan dalam kematiannya, Hishamuddin Hashim, dan pegawai rendahnya Muhammad Anwar Ismail dan Ashraf Muhammad Yunus. Pada 5 September 2014, Mahkamah Rayuan membatalkan keputusan inkues memutuskan bahawa kematian Bank Hawk disebabkan oleh seseorang atau orang yang tidak dikenali termasuk pegawai SPRM. Keputusan itu mengesyorkan pihak polis untuk membuka semula siasatan. 3 hakim yang bersidang sebulat suara mendapati kematian mangsa disebabkan oleh pelbagai kecederaan akibat jatuh serta akibat tindakan menyalahi undang-undang oleh seseorang atau beberapa orang yang tidak dikenali termasuk pegawai SPRM. Malah, Hakim Hamid Sultan Abu Bakar dalam penghakimannya terang-terangan mengarahkan pejabat peguam negara dan ketua polis negara untuk menyiasat semula dan menahan mereka yang bertanggungjawab. Pada 12 Mei 2015, SPRM bersetuju untuk menyelesaikan di luar mahkamah bagi saman sivil yang difailkan keluarga mangsa memohon ganti rugi kerana kecuaian atas kematiannya. SPRM akan membayar ganti rugi sebanyak RM600,000 bersama kos RM60,000. Tetapi pada 19 Mei 2016, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Nancy Shukri berkata dalam jawapan bertulis di Parlimen bahawa penyiasatan semula polis terhadap kes di bawah bidang kuasa peguam negara mendapati tiada kesalahan jenayah dilakukan oleh pegawai SPRM dalam kes kematian mangsa. Akhirnya pada 10 Jun 2018, setelah berlakunya pertukaran kerajaan berikutan pilihan raya umum ke-14, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Kabinet menyetujui keputusan untuk membuka semula siasatan terhadap kematian mangsa. Ramai bekas rakan sekerja Bank Hawk kini menjawat kedudukan tinggi, peguam negara baru, Ketua Polis Negara baru dan baru-baru ini Ketua Pesuruhanjaya SPRM yang baru juga telah dilantik. Tetapi
Apabila siasatan akhirnya dibuka semula, ianya hanya menambahkan keperitan kepada keluarga mangsa dan tiada jalan penyelesaian yang diharapkan. Keluarga ini berhak mendapat jawapan kepada persoalan mereka dan masyarakat memerlukan kebenaran apa yang sebenarnya berlaku pada hari kejadian. Kematian mangsa telah menjadi tamparan hebat kepada institusi demokrasi Malaysia. Ujian yang setakat ini kelihatan gagal di mata orang ramai, tetapi harapan masih ada. Semoga keluarga mangsa terus tabah menghadapi ujian ini. Sekian, terima kasih.